A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan daripada pelajaran Usuluddin tingkatan 2 pada bab hadis, pelajaran yang ke-7 pada tajuk Hukukul Jirani, daripada muka surat 121 hingga 124 insya-Allah. Jadi apa yang kita akan pelajari daripada bab ini ialah kita akan membaca qiraatul hadisi qiraatan sahihatan, membaca hadis dengan bacaan yang betul. Zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna kalimah yang terpilih. Bayanu sababul wurudul hadis, menerangkan sebab disebutkan hadis ini. Syarhul hadisu ijmalan, syarah hadis secara umum. Yang kelima, taudihul mahawaratul hadis, menerangkan pembincangan hadis berkaitan dengan, ada kat sini 5 poin. Mafhumul jiran, kefahaman tentang jiran. Hukukul jiran, hak-hak jiran. Tariqatu ada'i hukukul jiran, jalan untuk melaksanakan hak-hak jiran. Man'u min idza'il jiran, larangan daripada menyakiti jiran. Taudihu an ahamiyatil jiran, menerangkan tentang kepentingan jiran. Yang keenam, apa yang kita akan pelajari iaitu zikru ma yushidu ilaihi hadis, menyebutkan apa yang boleh ditunjukkan dan apa yang ditunjukkan kepadanya oleh hadis. Yang ketujuh, hifzul hadis hifzan sahihan, membaca hadis dengan menghafaz hadis dengan hafazan yang sahih. Ihtiramul jiran wa ada'u hukukihim, memuliakan jiran dan menunaikan hak-hak mereka insya-Allah. So ada 8 objektif kita dalam video ini insya-Allah. Jadi kita teruskan pada objektif yang pertama, iaitu membaca hadis dengan bacaan yang benar, iaitu an Aisyah, daripada Aisyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bila bersabda, mazala jibranu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Mazala, sentiasalah Jibril, yusini, berpesan kepadaku, bil jari, tentang jiran, hatta zanantu, sehingga aku sangka, annahu sayuwarrisuhu, bahwasanya jiran ini akan mewarisi aku. Riwayat Al-Bukhari wal Muslimun. Ma'ani kalimatu mukhtarah, jadi tu sikitlah bacaannya berkaitan dengan hadis. So jadi kita akan teruskan video ini dengan ma'anil kalimatil mukhtarah, makna-makna kalimah yang terpilih. Jadi dia sebut Jibrilu. Siapakah dia masuk ke Jibril ni? Malakul wahyi, malaikat penyampai wahyu. Yusini, mewasiatkan kepadaku. Ay ya'muruni, memerintahkan kepadaku. Bihifzu haqi, dengan menjaga haknya, jiran. Minal ihsani, daripada berbuat baik. Ilaihi, kepadanya, jiran. Wadafa' adza anhu, dan mengangkat segala kesakitan anhu, darinya. Maksudnya tak boleh menyakiti jiran. Sakit hati tak boleh, sakit fizikal lagi lah tak boleh. Sayuwarrisuhu, ay yusyariku fi mirasi, berkongsi pada hak pewarisan harta pusaka. Itu ada 3 ma'anil kalimat al-mukhtarah. Jadi kita teruskan pada sababu wurudil hadisi, sebab disebutkan hadis. An Jabir qala, daripada Jabir beliau berkata, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Rasul. Jaa rajulun wa Rasulullah, telah datang seorang lelaki dan bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu, dan bersamanya juga ada Jibril. Yusalliyani, kedua-duanya itu bersolat. Haitsu yusalli ala janaiz,
tak kala mereka itu solat ke atas soalan jenazah. Faqala rajulun, maka berkata lelaki itu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man hadza rajulun, siapakah lelaki ini, allazi ra'aituhu ma'ak, yang mana aku lihat dia bersama engkau. Lelaki ini tunjuk pada Jibril, kepada Nabi Muhammad, tanya kepada Nabi Muhammad siapakah lelakinya sebelah dia tu. Maksudnya ada 3 orang. Nabi ni pergi semayang bersama Nabi ni seorang ni siapa? Seorang lagi ni ialah Jibril. Yang mana lelaki lelaki seorang ni dia cakap ke Nabi, ya wahai Rasulullah, ni lelaki ni tanya, siapakah lelaki ni? Siapakah lelaki ini? Qala wa ra'aitahu. Kata Nabi, adakah kau boleh lihat dia? Nabi tanya dia, kau boleh lihat dia ke? Qala na'am, ya aku nampak. Aku nampak. Qala, kata Nabi, laqad ra'aita khairan katsira, sesungguhnya kau lihat benda yang sangat banyak. Benda baik yang sangat banyak, Nabi kata. Hadza Jibrilun, ini adalah Jibril. Madzala yusini, tidaklah dia turun, tidaklah Jibril ini turun, yusini, melainkan dia tu mewasiatkan kepadaku, bil jari, terhadap jiran, hatta zonantu annahu sayuwarisu, sehingga aku sangka bahawasanya dia ni akan mewarisi aku. Ya Allah, ni cerita seorang lelaki ni. Lelaki ni saya tak tahu siapa lelaki ni. Saya akan insya-Allah saya akan check balik. So siapa lelaki yang boleh nampak Jibril ini, yang sedangkan Jibril ini dia tak dia tak menampakkan pun diri dia. Nabi saja nampak. Nabi saja nampak, tapi lelaki ni juga boleh nampak. Maksudnya orang lelaki ni sangat soleh lah, kan? Seorang lelaki ni sangat soleh, ataupun dia ada kelebihan yang orang lain tak dapat. Allahu a'lam. Syarhul hadis ijmalan. Kita tengok pada syarah hadis ijmalan secara umum. Jadi disebutkan dekat sini ialah fi hadzal hadis amara bihifzil jari. Pada hadis ini perintah untuk menjaga jiran. Wal ihsanu, dan berbuat baik kepada mereka. Wal wasiyatu bi riayati zimmati, dan berwasiat bi riayati zimmati, dengan memelihara zimmatihi, tanggungjawabnya. Wal qiyamu bi huquqi, dan melaksanakan hak-haknya. Sampai situ cukup. Itu poin yang pertama. Fafadha jaru min makamalil iman. Maka menjaga jiran itu sebahagian daripada kesempurnaan iman. Itu poin yang kedua. Laqad azzamal islamu manzilatul jari fil islami wa balagha manzilatan aliyatan ila darajah. Sesungguhnya laqad azzama, sesungguhnya mengagungkan akan Islam, manzilatul jari, kedudukan jiran, fil islami, dalam Islam, wa balaghat manzilatul aliyah, dan sampai kedudukannya yang tinggi, ila darajah, kepada satu darjat. Ja'alat Jibrilu, telah menjadikan akan Jibril, yaksuru fi wasiyati, pada banyak wasiatnya, bihi, dengan berbuat baik kepada jiran tadi itu, hatta, sehingga zonan Rasulullah, menyangkakan Rasulullah, anna jaru, bahasanya jiran ini sayuwarisu jarihi, akan mewarisi sesama jirannya. So sampai macam tu So kat situ ada 2 poin lah. 2 poin. Boleh ambil yang poin yang ketiga. Okey. Ja'alat Jibrilu sampai jaruhu. Tu sampai tu poin yang ketiga. Muhawaratul hadis, perbincangan tentang hadis. Mafhumul jiran, apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Qala Hajaru, Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar fi Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari, dia kata ismun jari yashtamilu muslimun wal kafirun wal abidun wal fasikun was sadiqun wal aduun wal baladi wal gharibi wan nafi wad daru wal qaribu wal ajnabiyyu wal aqrabu daran wal abadu walahu maratibu ba'duha a'la min ba'di fa a'laha min man ijtama'at fihi sifatun awal kulluha summa aksaruha summa aqalluha. Wa haddul jarul kama zahaba Syafi'i wal Hanabila
arba'u daron. Okey, kita ambil yang ni. Siapa kita ambil yang ni. Haddul al-jaru kama zahaba asy-Syafi'i wal Hanabilah. Jiran ini seperti mana dihukumkan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Arba'una daron, 40 rumah. Man killa janib min kulli, daripada setiap janib sudut. Min amami wal khalfi wal yamini wasyimali, daripada depan, belakang, yamin, kiri dan kanan. Maksudnya kalau zaman sekarang siapa yang duduk dekat flat lagilah. 40 atas, 40 bawah, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Zaman sekarang lagi tambahlah atas dengan bawah tu kan. Aqsamul jiran. Yang ni pelajaran tingkatan 1 pun dah baca. Kita dah tahu jenis jiran ni ada 3. Apa dia? Jaru lahu hakun. Jiran yang baginya ada satu hak. Apa hak dia? Siapa dia? Al-musyrikun. Apa hak dia? Hakul jiwari, hak sebagai jiran. Walaupun dia orang kafir, dia ada hak selaku jiran kita. Kita buat baik pada dia. Jiran yang jenis kategori kedua, jaru lahu haqqani, jiran yang ada 2 hak. Apa dia? Muslimun. Apa hak dia? Hakul jiwar wa hakul Islam. Tambah satu, hak sebagai orang Islam. Lebih khusus lah kat situ. Yang ketiga, lebih khusus dan khusus. Lebih khususul khusus. Lebih khusus daripada yang khusus. Apa dia? Jaru lahu salasun hukukin. Jiran yang ada 3 hak. Siapa dia? Muslimun wa zawi arham. Dia tu orang Islam, dan masanya sama dia tu adalah orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Dia ada hak Islam, hak jiwar sebagai jiran, dan hak silaturahim. Besar lagi lah ya. Besar lah lagi insya-Allah. Jadi kita teruskan pada muka surat ke 124, mana disebutkan hukukul jiran. Hak-hak jiran ni ada 2. Tarku idraru bihi, meninggalkan atau meninggalkan kemudaratan dengannya. Dari hadis Nabi kat situ boleh ambil. Kat situ, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'zi jaru, maka fala yu'zi jaruhu, maka janganlah kamu menyakiti akan jirannya. Muttafaqun alaih. Maksudnya Imam Bukhari dan Muslim dia ittifaq dengan hadis ini. Yang kedua, al-ihda'u ilahi, memberi hadiah kepadanya. Ba'da, selepas fatratul wa ukhra, selepas beberapa tempoh masa dan pada waktu yang lain. Wa mimma yuqawi mahabbatun, daripada apa yang menguatkan mahabbah, kasih sayang, bainal jiran, di antara jiran, at-tahadi, saling memberi hadiah, li amrihi, sampai situ. Nak ambil poinnya, al-ihda'u ilahi ba'da al-ihda'u ilaihi, cukup. Sampai situ pun cukup. Sambung, kalau nak sambung, nak memahamkan al-ihda'u ilaihi mimma yuqawwiyu mahabbatun bainal jiran. Itu lebih baik. Ayat itu lebih sempurna. Nabi sebut apa? Laisal mu'minun billazi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila janbihi. Bukanlah orang yang beriman, laisa mu'minun, bukanlah orang beriman, billazi, yang mana mereka itu kenyang, yashba' kenyang, wajaruhu ja'iun, sedangkan dia punya jiran itu kelaparan, ila janbihi, di sisinya, sedangkan jiran dia tu kelaparan. Jangan sampai macam tu ya. Seterusnya kita akan bincangkan perbincangan berkaitan hadis ini ialah tariqatu adai hukukil jiran. Cara ataupun jalan untuk menunaikan hak-hak jiran. Apakah jalan untuk menunaikan hak jiran? Pertama, kata Imam Ghazali kat sini dia letakkan 5. Apa dia? Ay yabda'ahu bis salami wala yutilu ma'ahu kalami wala yaksuru an halati suali. Memulakan dengan salam, wala yutilu ma'ahu, dan tidak memanjangkan bersamanya kata-kata, tidak terlampau lama sangat bersembang. Wala yaksuru min halati suali, dan tidak membanyakkan untuk bertanya-tanya.
Tanya sikit-sikit boleh, tanya banyak sangat sakitkan hati orang. Kedua, ya an yu'uduhu fi maradi, menziarahinya ketika sakit, wa yu'azzihi, dan mengucapkan taziah fi musibati, ketika dia dapat musibah, wa yakumu ma'ahu fil iza, dan bersama dengannya ketika dia ketika dia dalam berkabung, berkabung iza kan. Ayuhanni'ahu fil farhi, mengucapkannya ketika dia tu dalam kegembiraan. Wa yazharu syirkah, dan berkongsi dan menzahirkan syirkah, perkongsian ataupun persamaan fi sururi ma'ahu, pada kegembiraan bersamanya. Kita kena bila orang gembira, kita kena gembira. Jangan kita tunjuk pula bila jiran kita dalam kegembiraan kita buat muka masam. Jangan macam tu. Ay yudayiku tarku fi dari, Allah kat situ, jangan menyempitkan jalan ila dari, kepada rumah, wala yatba'uhu nazar, dan janganlah mencari-cari, saya terjemah kat sini, wala yanzuru nazar, janganlah mencari-cari fi ma yahmiluhu ila dari, pada apa yang membawa kepada rumahnya, wa yasturu ma yang kashifu lahu, dan menutup apa yang ditutup, menutup apa yang terbuka baginya, minal aurati, daripada auratnya. Maksudnya kita ni disuruh untuk tidak mencari-cari keaiban jiran, bahkan kita disuruh untuk menutup keaiban jiran, apa segala sekalipun. Yang seterusnya kelima, alla yudima nazar, tidak sentiasa melihat, ila khadimatu, kepada pembantunya, wa yulattafu biwalidihi, dan berlemah lembut kepada anak-anaknya, fi kalimati, pada kata-kata, wa yurshidu ila ma yajhaluhu, dan menunjukkan ni pada apa yang dia tidak ketahui, anak-anak jiran tadi tu, min amri dini, pada urusan agama, wa dunyahu, dan pada urusan dunia. Maksudnya macam tu, buat baik. Jangan kita jangan memandang-mandang pada pembantu. Biasanya pembantu rumah ni lawa-lawa kan, biasanya macam tu, dia tak disuruh. Dan yang terakhirnya, sebelum terakhir, kita tengok pada muka surat ke-125, yang mana disebutkan di situ al-man'u min iza'il jiran, larangan daripada menyakiti jiran. Suwira adza lil jiran kasiratun, keadaan yang menggambarkan menyakiti jiran ini ada banyak. Minha, sebagainya, kita baca kan, banyak sangat yang boleh menyakiti jiran, tapi kita hanya baca sikit. Wada'a komaim, meletakkan sampah, wazabail, sama juga sampah ni, inda abwabil jiran, di hadapan pintu jiran. Tatallu'u ila maharimha, tatallu' dengan memandang kepada mahramnya, wan nazar ila nisaihim, dan melihat kepada perempuan-perempuan mereka, wa tatbi'u auratin, dan mencari-cari aurat mereka. Cari, tengok tempatnya tak boleh dilihat. At-tajassusu ala ahwalihim, mengintai-ngintai ala ahwalihim, hal keadaan mereka, wa kashfu asrarihim, dan membuka rahsia mereka, wa nashru qalatun, dan menyebarkan kata-kata as-su'i, buruk, anhum, tentang mereka. Wada'al hayawanat, meletakkan haiwan-haiwan, watuyuru, burung-burung, allati tu'zihim, yang mana menyakiti mereka, biraihatihim, dengan bau-bau binatang tersebut, wa taz'ajuhum, dan melemahkan mereka ataupun mengganggu mereka, bi aswatiha, dengan suara-suaranya. Ni pun masalah kan, kucing lah, apalah, burung kan. Kalau rumah tu jauh-jauh tak apa, rumah kampung biasa. Ni rumah bandar, bela burung sebanyak-banyaknya. Bising pula tu, bau pula tu. Allah. Iza'uhum biraf'il alati lahwi, menyakiti mereka dengan mengangkat ataupun menguatkan alatil lahwi, alat-alat muzik, wal ghina'i, lagu, al-muharraman, yang diharamkan. Pun situ cukup, sampai situ kan. Pasang lagu kuat-kuat tak bagus, kiranya tak bagus ya. Jangan jadi macam itu. Seterusnya ahamiyatul jiran, kepentingan jiran. Ada 3 kat sini. Sebenarnya banyak, tapi dia tak kat sini 3.
Yahsulu tabaduli manafi', menghasilkan saling bertukar-tukar, al-manafi', manfaat, wal qada'u masalih, dan menunaikan kebaikan, wa istiqrarul amni, dan meneruskan keamanan. Sampai situ cukup. Seterusnya, al-muslimun idza sana, orang Islam idza sana, apabila dia menunaikan hukukul jarihi, hak-hak jirannya, wa tarfaku bihi, dan mendekatkan kasabi, usaha untuk sawaban, mendapat kepala adunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya siapa orang Islam yang dia berusaha untuk menunaikan hak-hak jiran, maka dia ni akan mendapat pahala di dunia dan di akhirat. Ada'u hukukul jarun, menunaikan hak-hak jiran, wa husnul jiratun, dan baik pada jiran, asarul balighun, akan mendapat kesan balighun, yang sampai fi mujtama, pada masyarakat, wa hayatun nasi, dan kehidupan manusia. Maksudnya jika menunaikan hak-hak jiran, apa yang kita akan dapat, manfaat tersebut akan dapat kepada seluruh masyarakat. Kalau masyarakat jiran sesama jiran pun asyik bergaduh, macam mana masyarakat nak aman? Takkan aman. Ma yushidu ilaihil hadis, apa yang ditunjukkan dalam hadis, hifzul jaru min kamalil iman, menjaga hak-hak jiran itu sebahagian daripada kesempurnaan iman. Al wasiyatu fil birri, berwasiat kepada kebaikan, wal silatu, dan hubungan silaturahim ma jiran, bersama jiran. At-ta'kidu, menguatkan, fi wasiyah, pada berwasiat kepada al-jari, pada jiran, bijarihi, dengan jirannya, wal mubalah, dan menyampaikan fi sya'ni, hajat keadaan ni. InsyaAllah. Jadi hadis tingkatan 2 ni perlu hafal. Pastikan hafal semua 10 hadis, jangan lupa, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sampai itu perkongsian pada video kali ini, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.